Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ayat yang ke-22, bermulanya ayat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga turun dalam bentuk bagaimana Allah memperkenalkan diri dia kepada kita, memperkenalkan siapa Tuhan, Allah tu siapa. Dan Allah mulakan memperkenalkan diri dengan alimul ghaibi wa syahadah. Dia mengetahui benda yang gaib dan benda yang nyata. Benda yang gaib dan benda yang nyata. Pengetahuan ini sangat penting kerana manusia sangat perlu tahu. Manusia sangat takut terhadap benda yang dia tak tahu. Bila dia takut, maka dia akan menjauhinya. Kan, benda yang dia tak tahu, dia akan jadi skeptikal dan dia tak nak buat. Dia akan menjauhinya. Contohnya, dia tak nampak kesan daripada memberi sedekah. Dia tak nampak kesan dari memberi sedekah. Maka dia teragak-agak untuk memberi sedekah sebab dia lihat realiti bila dia beri sedekah, waktu tu dia punya duit kurang. Sama juga macam makan rasuah. Dia tak nampak realiti, kesan dan akibat dia makan rasuah. Yang dia nampak ialah keperluan dia, kehendak dia pada duit, pada apa saja, pada tayar kereta, nampak, appear. So dengan kita kenal bahawa Allah tahu apa yang gaib, apa yang kita tak nampak. Dan gaib bukan sekadar benda tu tak dapat dicerap dengan panca indera. Gaib juga adalah terlalu kecil untuk kita nampak. Contohnya, COVID-19, Ebola, kan benda tu terlalu kecil untuk kita nampak. Tapi Allah tahu benda tu. So kalaulah Allah memperkenalkan diri dia dengan dia tahu benda yang gaib dan dia tahu benda yang nyata dan realiti, kenapa perlu kita cari bomoh? Kenapa perlu kita cari tukang tilik, tukang tenung? Kenapa perlu kita percaya kepada ramalan-ramalan? Kau bulan apa? Oh, aku unicorn. Oh, unicorn pula. Capricorn. Bulan ni macam ni, macam ni. Kenapa masih nak baca ramalan-ramalan bintang dan bulan macam tu? Kan? Kenapa nak percaya pada jin-jin ni? Alimul ghaibi wa syahadah. Banyak perkara boleh settle. Alimul ghaibi wa syahadah juga melibatkan pasaran masa hadapan, pasaran saham masa hadapan. Kan kita suka meneka-neka, buat spekulasi. Benda tu jadi macam ni, benda ni jadi macam ni. Maka serahkanlah, bergantunglah pada Allah yang Maha Tahu. Gusaran kita, nanti anak cucu aku nak makan apa? Lalu kita pun berhempas pulas dah, pagi, petang, siang, malam. Akhirnya, tak belajar pun tentang agama, tak belajar pun tentang Quran. Sedangkan yang tahu tentang perkara gaib dan perkara yang nyata, realiti, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga memandu kita, alimul ghaibi wa syahadah,
Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan Allah tahu apa yang kita nyatakan. Dan di hadapan Allah kita ada dualiti. Perkara yang kita buat sorang-sorang dan perkara yang kita paparkan, tontonkan di halayak. Allah tahu. Kalau begitulah cara kita mengenal Allah. Dan didik anak dengan perkara semacam ni. Allah tahu apa yang berlaku, jangan main-main. Allah tahu realiti, Allah tahu apa alasanmu. Maka dalam pada itu pun, dalam pada Allah tahu, ialah benda yang tak nampak depan orang, mungkin kesalahan kita. Allah tahu bentuk kesalahan kita, bentuk dosa kita banyak mana. Tapi dalam masa yang sama, dia Ar-Rahman. Dia penyayang. Allah tidak mudah-mudah untuk buka aib kita. Tak. Kita berdiri depan Allah, solat. Kan kita bawa dosa yang banyak. Tapi dia masih lagi memberikan kita kesempatan untuk mengungkapkan kalimah-kalimah istighfar. Didatangkan peringatan daripada orang lain, daripada kawan-kawan kita, daripada adik-beradik kita, daripada mak bapak kita. Kan datang bentuk nasihat. Kadang nasihat itu kasar keras, kadang nasihat itu lembut dan memujuk. Datangkan dalam bentuk ujian supaya kita semakin lembut hati, semakin sedar huwar Rahman. Dan terutamanya kepada umat akhir zaman. Kita banyak buat kesalahan, banyak buat dosa. Kadang kata-kata kita tu seolah-olah menolak apa yang Nabi datangkan. Tapi Allah tidak segera mengazab kita seperti mana umat terdahulu. Kerana dia Ar-Rahman. Dia pengasih dan penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pun begitu betapa kasih dan sayangnya Allah pada manusia. Ada kaum yang telah buat pelanggaran yang begitu dahsyat sehingga nak sebut nama kaumnya itu pun, nak sebut nama kaum tu pun Allah tak sudi. Ini bukan kes nak sebut dekat akhirat. Kerana dekat akhirat nanti memang ada certain manusia yang Allah nak bercakap dengan dia pun tak nak. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Itu dekat akhirat. Ini dekat dunia pun Allah tak sebut nama kaum tu. Tak pernah sebut. Beberapa kali Allah nisbahkan, Allah kaitkan kaum tu dengan Nabi dia, Nabi Lut. Sampai ke tahap kita tak kenal nama kaum tu. Kecuali setelah orang mengkaji sejarah, baru tahu, oh kaum ni suku Gomorrah dengan Sodom. Allah tak pernah sebut dalam Quran. Bayangkan Tuhan yang Maha Penyayang had been offended. Begitu murka terhadap kaum ni sehingga nama dia tak layak disebut dalam Quran. Tapi kaum Ad juga melakukan pertentangan. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud juga melakukan kejahatan, tapi tidak setanding dengan kaum yang satu ini, kaum kepada Nabi Lut. Dan sengaja Allah datangkan Nabi Lut merupakan orang luar. Nabi Lut bukan daripada kaum tu. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dihantar ke situ. Nabi Lut pergi ke kampung tu untuk betulkan. Rupanya tuan-puan, aktiviti semacam ini, LGBT ni, sengaja Allah nak bagi tahu orang luar datang, dia tak nak. Orang yang bukan daripada circle dia, mereka tak nak dengar.
Mereka tak nak dengar. Dia dengan kelompok dan circle dia sahaja. Tapi usaha itu berterusan perlu dibuat. Huwar Rahmanur Rahim. Dia yang tidak putus rasa rahmatnya. Dan dialah yang maha penyayang. Dan berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ni tuan-puan. Saya nak bawa tuan-puan tengok pula surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah Ghafir ni malaikat yang memikul arash, dia dalam bahasa asing pula, kita nak tukarlah ke bahasa Melayu. Malaikat yang menjaga arash allazina yahmiluna al-arsh pernah menyatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Rahmatmu meliputi segala-galanya, segala sesuatu. Dia tengah pikul arash. Arash ni makhluk yang Allah cipta paling besar. Kalau nak buat perbandingan, alam semesta, dibanding dengan kursi, alam semesta dibanding dengan kursi, dia seperti cincin di padang pasir. Sementara kursi dibanding dengan arash juga seperti cincin di padang pasir. So arash ni makhluk paling besar. Dipikul oleh 4 ke 8 malaikat. Tak tahu 4 apa, 4 baris ke, 4 orang ke, 4 kaum ke, dipikul oleh malaikat. Dan malaikat yang mikul arash ni, dia kata, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Luasnya rahmat Allah ni lebih luas daripada arash tu. Ilmu dan rahmat Allah lebih luas berbanding arash Allah. So bila Allah kata dia Ar-Rahman Ar-Rahim, nilai Rahman dan Rahim ini sangat besar. Sangat besar. Sampai ke tahap kita masuk syurga pun dengan Rahman dan Rahim dari Allah. Dengan rahmat Allah. Bukan kerana amalan kita, tapi kerana rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini first part. Bagaimana nak mengenal Allah? Kita tahu benda yang gaib. Maka urusan-urusan yang kita tak tahu, serahkan pada dia. Kan sama ada pemimpin tu betul buat salah itu, serahkan pada Allah. Tak payah cakap-cakap sebab Allah paling tahu. Dia yang tahu benda gaib, kita tak tahu. Wasyahadah, dia paling tahu realiti. Kita kadang nampak benda tu berlaku, tapi sebenarnya bukan itu yang berlaku. Dia paling tahu realiti. So itu ayat 22. Kalau kita mengerti, maka banyak perkara yang kita boleh
boleh betulkan kembali cara kita berinteraksi, kan, cara kita melihat alam. Kadang berlaku sesuatu yang kita tak suka. Berlaku sesuatu yang kita tak suka. Anak kita, main remote, baling ke TV pecah. Kan kita rasa, aduh sayangnya TV pecah. Benda yang kita tak suka. Tapi bila kita tahu Allah tahu benda yang gaib, pasti Allah mentakdirkan TV itu pecah dan ada kebaikan yang besar datang bersamanya. So, mengetahui nama Allah yang ini sangat-sangat membantu kita untuk jadi hamba. Sebab kita tak tahu apa-apa. Kita ni tak tahu apa-apa. Okay, next. Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Ayat kedua sama pembukaannya dengan ayat pertama. Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada sebarang kecenderungan ilah selain daripada diterjemahkan sebagai Tuhan, God. Ilah juga bermaksud kecenderungan, tumpuan, muyul, condong. Kita ni, bila kita memilih untuk antara dua parti. Bila kita pilih parti A, itu maksudnya kita condong, setuju, cenderung kepada parti A. Sekarang ni Allah nak kita, tumpuan kita, perhatian kita, kecenderungan kita, dokongan kita hanya pada dia. Tiada kecenderungan kecuali pada dia. Tiada perhatian hanya pada dia. Tiada kecintaan hanya pada dia. Allah nak begitu. Bila Allah perkenalkan dia. Dialah Allah yang tiada kecintaan selayaknya hanya pada dia. Tiada kerinduan hanya pada dia. Tiada kecenderungan hanya pada dia. Ilah tu bukan semata-mata Tuhan, tetapi yang dapat grab our attention. Masuk maghrib, kat mana attention kita? Masih pada TV? Ataupun kita sudah bersiap siaga? Tu kecenderungan tu. Waktu tu kita sedang diuji. Kita memilih Tuhan yang mana? Memilih kecenderungan yang mana? Pada dia atau pada yang lain? Kan? Wallahu alladhi la ilaha illahu. Dan pada siri yang kedua ni, pada ayat yang kedua ini, ayat 23, Allah perkenalkan menggunakan namanya yang lain. Apa namanya? Al-Malik, yang menguasai. Al-Malik, the sovereign. Malik ada dua maksud. Pertama, menguasai. Kedua, memiliki. Pertama, menguasai. Kedua, memiliki. Kita kadang memiliki, tapi belum tentu menguasai. Kadang kita menguasai, tapi belum tentu memiliki. Kita ada rumah, kan? Kita memiliki rumah. Tapi rumah tu rumah strata. Apa rumah strata? Kita tak boleh buat renovation dekat bahagian luar. Tak boleh tambah itu, tak boleh tambah ini. Ya, kita memiliki tetapi tidak menguasai. Kita ada anak, kita menguasai anak.
So kita mak atau kita bapa menguasai anak. Tapi adakah kita memiliki hati dia? Tidak. Tapi Allah, dia menguasai, dia memiliki. Dengan idea dia menguasai dan memiliki, tuan-puan. Apa yang kita tak boleh dapat? Apa yang kita tak boleh dapat? Kalau kita sebut tadi kita menguasai anak dan kita tak memiliki hati dia. Sekarang untuk memiliki hati anak, kita serahkan pada siapa yang memiliki dia? Allah. Kita milik suami. Tapi kita tak boleh nak menguasai gerak-geri suami. Pada siapa kita serahkan untuk menguasai gerak-geri dia? Allah. Kita berbelanja, kita tidak menguasai harga barang, tapi kita boleh beli barang. Pada siapa kita letakkan pengharapan harga barang? Allah. Dia berkuasa dan dia pemilik. Dia berkuasa dan dia pemilik. Dan lazimnya orang berkuasa ni tuan-tuan, dan Allah pula berkuasa penuh. Berkuasa penuh. Tuan-tuan pernah dengar tak? Absolute power, corrupt absolutely. Orang yang berkuasa penuh, berkebarangkalian akan rosak sepenuhnya. Orang yang ada kuasa penuh, dia boleh rosak sepenuhnya. Tak mana negara yang ada kuasa penuh dirosakkan oleh kuasanya. Absolute power, corrupt absolute. Kan? Amerika yang dia kata nak jadi polis dunia, dia declare dia polis dunia. Rosak, malah merosakkan negara lain. Rusia, Stalin dulu, berapa juta rakyat dia mati. Absolute power. Iran, sebelum kebangkitan 1979, waktu raja dia, siapa? Apa benda lah? Shah Iran tu. Rosak, absolute power. Satu rakyat bangkit, gulingkan dia. Al-Malik bermaksud dia bukan sekadar berkuasa tapi dia memiliki absolute power. Absolute power. Tapi bila sampai kepada nama seterusnya Al-Quddus. Quddus maksudnya suci. Quddus bukannya suci macam kain putih bersih suci itu, tak. Quddus ialah spiritually suci. Dan bila spiritually suci, dia memberi indicate, dia memberi maksud Allah tak pernah ada ill intention untuk merosakkan kita. Allah tiada sebarang niat buruk. Kudus. Dia berkuasa penuh. Tapi dengan kuasa penuhnya itu, dia tiada sebarang niat buruk pun kepada manusia. Kalau saya berkuasa, tuan-puan. Kalau saya berkuasa, saya tak cukupkan kota 4.
suruh beratur anak-anak gadis muda mana, muda-muda yang cantik-cantik, dengan kuasa saya boleh jadi korup, ada ill intention untuk menjajah, menjarah. Tapi dengan nama Al-Quddus, Allah nak kita kenal bahawa Allah tiada sebarang ill intention. Tak ada sebarang rasa nak menjajah. Tak. Suci. Itu Al-Malik Al-Quddus. Dan bukan sahaja Allah, tiada sebarang niat. Tiada sebarang niat untuk mendatangkan keburukan. Dia pula As-Salam. Namanya As-Salam dalam bentuk dia sangat sejahtera. Dia datang membawa keselamatan. Dia datang bawa kesejahteraan. As-Salam. Dia berkuasa. Dia tiada sebarang niat jahat. Dan dia datang bawa keamanan. Tuan-puan, nak cari Tuhan yang macam mana lagi? Inilah Allah yang memenuhi keperluan kita. Dia berkuasa. Tiada sebarang niat jahat. Dan dia datang dengan penuh keselamatan. Menawarkan keselamatan. Dalam apa jua segi. Keselamatan cara berfikir, keselamatan emosi, kestabilan masyarakat, keamanan negara, keselamatan, selamat tubuh badan, kesihatan tubuh badan, As-Salam. You name it. Selamat sejahtera dalam hubungan. Dia. Kan waktu kita nak pergi haji, kita selamat dalam perjalanan, dalam masa yang sama, anak bini kita, harta kita, Allah pelihara dan selamatkan. Mana ada makhluk yang boleh buat macam tu? Yang kita nak selamat dalam perjalanan kita, dalam masa yang sama, pelihara dan selamat juga keluarga kita. Dia je, Allah je yang boleh buat. Kerana nama dia As-Salam. Kerana nama dia As-Salam. Dan dia bukan sahaja sejahtera dan selamat. Al-Mu'min. Dia melimpahkan keamanan. Oh, rupanya selamat dan aman ni lain. Dia lain. Aman ni melahirkan perkataan iman. Selamat ni kita nampak physically. Nampak dia sihat, nampak. Aman ni rasa. Rasa. Selamat dan aman ni dia datang back to back. Bergandingan. Semalam ada video. Ada orang asing yang gaduh. Orang asing tu gaduh. Dia sama dia lah gaduh. Gaduh pula dekat kaki 5 kedai. Kaki 5 kedai. Tengah-tengah orang tu rakam video. Ada orang lain yang nak meleraikan pergaduhan tu. Dia kata, panggil polis, panggil polis, panggil polis. Kenapa idea dia panggil polis? Kerana bila polis datang nampak sekujur tubuh polis tu, kita sudah rasa selamat. Dan bila polis tu bertindak, kita datang rasa aman.
itu selamat dan aman. Semua datang dari Allah. So dia berkuasa, dia have no ill intention, dia selamat, menyelamatkan, dia mendatangkan keamanan, dan Al-Muhaimin. Muhaimin ni apa? Kalau kita travel daripada point A ke point B, Muhaimin bertindak sebagai pengawal, pengawas, pelindung. Akan pastikan kita benar-benar sampai ke point B dengan sejahtera. Itu Muhaimin. Sepanjang perjalanan itu, kita dijaga. Kita kalau balik kampung, sebelum balik semula ke bandar, selalu kata apa? Jaga diri. Mak tolong doakan. Ya, mak doakan. Abah tolong doakan. Ya, abah tolong doakan. Tapi mak dengan abah akan hantar sampai mana? Sampai depan pintu je. Sepanjang perjalanan kita balik, kita bersendiri. Tapi rupanya Allah nak kita tahu bahawa sepanjang kita berjalan tu, Allah sentiasa berada. Sentiasa mengawasi. Sentiasa menjaga. Malah sangat kerap. Sangat kerap. Kita hampir-hampir aksiden mungkin, mengantuk, hampir-hampir terlelap. Ya Allah masih selamatkan kita, masih menjaga dan mengawasi kita. Itu maksud Muhaimin. So daripada awal tadi, daripada awal Allah kenalkan diri dia pada kita, dia tak sebut, jangan buat dosa nanti aku bakar. Jangan buat dosa nanti aku azab. Ada tak Allah kata nama dia si pengazab, si pemarah? Tapi what have we done? Kita memperkenalkan Allah kepada anak kita sebagai Tuhan yang tak suka. Sebagai Tuhan yang pemarah. Jangan buat macam tu, nanti Tuhan marah. Jangan buat macam tu, nanti masuk neraka. Kenapa? Kenapa itu ayat kita? Sebab kita tak baca Quran pun. Kalau baca tak faham. Kalaupun baca bukan ayat-ayat yang macam ni. Dibaca ayat ni untuk jampi serapah. Tanpa kita lihat benar-benar bagaimana Allah perkenalkan dirinya. Penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keselamatan, have no ill intention, penuh dengan pengawasan dan penjagaan, penuh dengan rasa aman. Apa lagi yang kita cari? Apa lagi yang kita cari? Kalau bukan dari nama-nama semacam ni. Dan Allah susun satu persatu nama-nama dia yang indah. Nama-nama dia membuatkan kita rasa, tak, aku tak mungkin untuk cari Tuhan yang lain. Kerana dia memiliki segalanya. Segala apa yang aku nak. Segala apa yang aku nak. Tak, kita nak masuk 3 nama. 3 nama terakhir dalam ayat. Allah mulakan dengan berapa nama tu? Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. 5 nama yang sangat mendamaikan jiwa. 5 nama yang sangat memberi kedamaian kepada jiwa, keselamatan, kepada diri, dan kepada apa yang kita nak rasa selamat. Dan sekarang 3 nama seterusnya. Oh, by the way, kita nampak sisi lembut dan sisi baiknya Allah, sisi lembut ataupun sisi sejahtera
Sekarang Allah bagi tahu, dia juga Al-Aziz, full authority. Kalau Malik tadi menguasai, berkuasa, Al-Aziz, dia apa nama? Al-Aziz yang tidak terkalah, full authority. Kalau dia kata A, tak mungkin berubah. Itu Al-Aziz, full authority. Bila dia kata matahari terbit dari timur, selama-lamanya akan terbit dari timur selagi dia tak beri arahan seterusnya. Itu Al-Aziz. Full authority. Al-Aziz. Kemudian Al-Jabbar. Jabbar ni dulu Tuan Guru Nik Aziz pernah tafsir sebagai gedebe. Orang Kelantan yang tahu gedebe itu maksud macam mana. Tapi dia translate Jabbar tu sebagai gedebe. Yang kita tahu kenal Jabbar ni ialah tak ada orang yang boleh tundukkan dia. Dia kuat sehingga tak ada satu kuasa pun yang boleh menundukkan dia. Macam mana? Macam nak gambarkan. Okey, contohnya macam ni lah. Walillahil masalil a'la. Kita kadang kalau marah anak kita tu, segala apa yang ada di langit dan di bumi, kalau boleh kita nak sebat-sebat anak kita. Guna hanger lah. Guna batang paip lah dulu. Kan? Tapi waktu kita tengah marah tu, tiba-tiba bapak kita masuk. Kita marah anak kita ni, tiba-tiba bapak kita masuk. Kita masih lagi nak tunjuk yang kita marah ke? Tak, sebab kita tahu bapak kita lagi dahsyat di kemarahan berbanding kita. So, tengah kita marah tu kita tunduk tak? Ya, tunduk. Kita lower down. Bapak kita pula bekas askar. Itu Jabbar. Ada kuasa yang boleh menundukkan. Jabbarnya Allah, tiada sebarang kuasa yang boleh menandingi dia. Daripada segala aspek. Aspek yang mana? Al-Malik, Al-Quddus. Ada tak yang boleh menandingi Allah? Al-Quddus tak ada. Ada tak yang boleh menandingi Allah dalam As-Salam? Tak ada. Ada tak yang boleh tandingi Allah dalam Al-Mu'min? Tak ada. Ada tak yang boleh tandingi Allah dalam Al-Muhaimin? Tak ada. Al-Jabbar. Maksud asal Jabbar, paksa. Dia paksa untuk kuasa-kuasa ni tunduk pada dia. Al-Jabbar. Dan Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Yang paling besar. Hanya Allah boleh ada nama Mutakabbir. Kalau makhluk, takabbur, tak mungkin. Iblis bertindak macam tu, diusir selama-lamanya. Syaitan, takabbur, diusir selama-lamanya. Terusir. Hanya Allah Mutakabbir yang melengkapi segala bentuk kebesaran. Dialah yang maha besar, Mutakabbir. Maha agung, Mutakabbir. Dan siapa yang ada kibir, not even Mutakabbir, kibir. Kibir ni apa? Sedikit rasa takabbur dalam hati, Allah takkan bagi rahmat pada dia untuk masuk syurga. Tak.
Nah, tu kena belajar tasawuf untuk lihat penyakit hati. Dan begitu Allah jelaskan nama-nama dia. Cuma dekat hujung Allah kata apa? Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Kenapa? Sebab nama-nama ini, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, nama-nama ini, atribut-atribut ini, sifat-sifat ini boleh ditiru. Ada manusia rasa dialah raja, dialah berkuasa, konon-konon nak meniru. Ada yang rasa, oh dialah yang paling tulus hati, kudus, dialah yang paling bersih. Hanya kerana mahkamah menggugurkan pertuduhan, dia rasa dia paling bersih. Kan, Assalam, dia rasa dialah yang boleh datangkan keselamatan. Kalau bukan kami yang memerintah negara ini, takkan selamat. Kerana ramai manusia yang rasa dia boleh tiru, ambil alih kerja Tuhan. Hanya dengan melalui kata-kata. Allah kata apa? Subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Kerana ada orang yang rasa dia boleh buat macam tu, tanpa meletakkan pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak kita bergantung pada dia, bukan pada makhluk yang lain. Dan ayat terakhir, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ayat yang terakhir ni, Allah tak mulakan dengan huwallahul ladzi la ilaha illahu. Kan? Allah terus kata huwallah al-khaliqul bari'ul musawwir. Kenapa berbeza? Kerana isi kandungan nama yang terakhir ni juga berbeza. Kalau tadi di atas ada manusia yang cuba tiru, tapi ayat 24, tiada siapa yang berjaya tiru, tiada siapa yang berhak dan mampu untuk tiru. Pertama, dari sudut apa? Al-Khaliq, siapa yang boleh mencipta seperti mana Allah cipta? Al-Bari, siapa yang boleh mengadakan seperti mana Allah adakan? Kita tak boleh cipta, kita tiru boleh. Cipta tak. Al-Musawwir, siapa yang boleh memberi rupa bentuk seperti mana Allah beri rupa bentuk? Kita tak mungkin boleh beri rupa bentuk yang baharu, tak mungkin. Melainkan kita sudah ada contoh terdahulu untuk kita tiru. Lahul asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang baik. Milik Allah nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Maka telah bertasbihlah ataupun bertasbihlah kepadanya. Yusabbihu lahu. Segala apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa dan sedang bertasbih kepadanya. Wa huwal azizul hakim. Dialah al-aziz dan al-hakim. Dialah full authority, dia berkuasa dan dia maha bijaksana. Kadangkala ada orang berkuasa tapi tak bijak. Ada orang bijak tapi tak berkuasa. Namun Allah kedua-duanya. Allah berkuasa dan Allah bijak mengatur urus kuasanya itu. Perasan ke tidak? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sama dengan ayat pertama surah ni. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bagaimana surah ini dibuka, begitu jugalah surah ini ditutup. Cuma dekat atas dia ada wama fil ardi. Dekat bawah tak ada wama fil ardi. Kenapa?
Kalau di atas, cara penduduk langit bertasbih mungkin berbeza dengan penduduk bumi bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Caranya mungkin berbeza. Tapi sekarang, sebab sabbaha yang dah lalu. Sabbaha yang dah lalu. Tapi sekarang, yusabbihu fi'il mudhari'. Sekarang, bila mereka dah tahu nama-nama Allah, bila Allah dah perkenalkan nama-nama dia, maka cara mereka bertasbih tiada bezanya. Jadi sama. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Apa yang ada di langit dan di bumi sentiasa bertasbih dan caranya sudah sama dan harmoni. Wa huwal azizul hakim. Dia yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah surah Hasyr. Dan next week kita akan pergi ke surah seterusnya. Surah apa? Surah Mumtahanah atau Mumtahinah. Dalam jujukan surah-surah bertasbih. Surah-surah bertasbih. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Okey, baik. Mungkin ada yang nak bertanya soalan. Dipersilakan. Sebarang kemusykilan. Assalamualaikum Ustaz. Kita dibesarkan dengan nama-nama Allah, kebesaran Allah. Tapi kita dengar berita sedih ada hotel di China yang satu letakkan nama Allah di on the floor dan sebagainya. So macam mana kita nak marah, tapi apa yang kita boleh buat? Okey. Bila kita dengar ada makhluk lain yang menghina Allah dan Rasul. Ya, kita layak marah. Kita layak marah dan tunjukkan kemarahan. Namun, tindakan yang kita perlu buat, kalau kita berkuasa untuk buat, kita buat untuk sekat. Kalau kita berkuasa untuk sekat, kita sekat. Kalau kita mampu untuk nasihat, kita nasihat. Kalau tak mampu nak buat apa-apa, bencilah dengan sepenuh hati. Bencilah dengan sepenuh hati. Nabi kata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Ubah sendiri. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu, ubah dengan lidah. Dengan lidah ni macam mana? Suruh orang lain. Kita tak mampu buat sendiri, suruh orang lain. Nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu juga dengan hati. Sekurang-kurangnya kita buat sesuatu walaupun membenci. Kerana orang yang buat tu, dia tak faham. So kalau kita bertindak untuk apa? Untuk memerangi dia. Ataupun dahlah kita tak ada kuasa. Kita ni mentimun. Kita nak juga menggelek. Rupanya dia tu durian. Kita yang akan binasa. Tindakan kita ialah terbenci. Benci, sungguh-sungguh benci. Dan lambat laun Allah akan uruskan. Sebab yang dihina adalah Allah dan Rasul. Yang boleh beri impak kepada kehidupan mereka ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
yang kita perlu buat, teruskan Sabbihisma rabbikal a'la. Teruskan mengagungkan, menyucikan nama-nama Allah. Sebab lazimnya bila kita lihat orang menghina agama, buat macam-macam, bakar itu, bakar ini, realitinya masyarakat Islam sendiri sudah begitu jauh dari Quran. Jauh, dia tak faham apa pun dia baca. Jauh. Bukankah itu perbuatan menghina Quran itu sendiri? Ada depan mata, tak dijadikan petunjuk. Ada depan mata, tak dijadikan panduan. Itu kan lebih teruk penghinaan berbanding orang bakar Quran tu. Dan kalau ikut logik, kenapa Allah izinkan dia bakar Quran? Kenapa perbuatan tu berjaya? Sebab Allah bagi kita bentuk ujian tu lah. Apa respon kita? Kalau dibakar Quran, kita terfikir kak, macam mana kalau semua Quran dibakar, apa yang aku nak jadikan rujukan? Aku nak tak hafal. Supaya kalaupun dibakar, aku dah ingat. Rasa sayang tak kalau kita baca dan kita tak faham? Kan? So Allah datangkan, sengaja buat macam tu. Sengaja ditakdirkan macam tu. Supaya kita kembali berfikir. Suatu yang bernilai, betul-betul lah anggap bernilai, bukan ikut sentimen. Kenapa nak marah orang bakar Quran? Kalau kau sendiri baca Quran tak faham, apa yang kita marah? Apa yang kita marahkan? Kita marah perbuatan dia? Kenapa? So ada bakar Quran. Engkau? Dengan Quran macam mana? Saat dihina nama Allah. Kita dengan nama Allah macam mana? Kita kenal tak Allah tu? Kan? So begitulah. Benci dengan hati. Tapi sebagai tindak balas, kita perlu berusaha, gandakan usaha untuk memahami dan mengenali agama. Mulakan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Nampaknya setakat itu sahaja. Okey, suara saya tak apalah Ustaz. Okey, Alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz Muhammad Nazri atas penyelesaian atau penjelasan ilmu tadabbur surah Al-Hasyr ini dari ayat 22 hingga ke tamatnya, dan terima kasih kepada penjemaah sudi duduk sampai hingga ke akhir majlis ini, dan teruskan lagi, ada kuliah duha lagi seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf. Dan semeganya yang memberikan kefahaman dan mengambil ibrah daripadanya, insyaAllah. Ustaz, kita tutup dulu Ustaz ya, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.